Tidur tu atas katil tu ada satu bantal panjang tu, bantal peluk. Biasanya kalau Nina peluk bantal tu macam tak adalah panjang sangat kan. Dia malam tu yang peliknya Nina rasa bantal tu dia macam panjang lain macam dan terlalu besar untuk dia peluk. Bau dia sangat busuk. Barat macam bau bangkai cicak mati. Bau tu betul-betul dekat depan muka dia. Masa tu Nina ni automatik jadi kaku tau. Dia tak dapat nak bergerak pun semua. Memang dia rasa yang benda tu betul-betul ada dekat depan muka dia. Nak lari pun tak boleh dah sebab dia keras kejung masa tu. Cikgu Nina balas humble sangat. Itu Jumat tarikh 23 minggu lalu, geng. Bangun pagi baru nak baca komen, tiba-tiba terbaca komen nih. Masa ini terkejut campur percaya tak percaya. Cik, Nina data ada, dah meninggal. Info sahih dari ibu dia, minta semua sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah, semoga dipermudahkan segala urusannya. Astagfirullahaladzim, ini serius, geng. Saya pindah sebab saya nampak pocong dekat hujung bucu bilik saya tidur dengan muka hitam busuk. Astagfirullahaladzim. Geng, ini serius, geng. Mak. Aduh. Itu suara apa lagi saya tengah record nih? Yo, what's up, Rek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Rek, ya. Amin ya robbal alamin, geng. Oke, ya, akhirnya kita berjumpa di video malam Jumat horor, geng, ya. Dimana saya selalu membahas tentang video-video yang mistis, yang seram dan bertemakan horor, geng, ya. Nah, kebetulan, geng, ini aku agak cukup terkejut, geng, ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu saya menemukan ada banyak sekali postingan-postingan, geng, ya, terkait video ini, geng. Aku antara percaya, antara tidak. Mungkin bagi kawan-kawan yang mungkin sudah tahu video ini, geng, ya, bolehlah komen di ruang komentar kebenarannya seperti apa, geng. Ini betul atau tidak? Itu soalan saya, geng. Dan aku agak terkejut, geng. Ada seorang cikgu sering dihantui pocong sampai dia meninggal, geng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini serius. Wih. Karena setahu saya yang namanya hal-hal yang seram, geng, ya, selama saya hidup lah, geng, ya, realitanya itu aku jarang jumpa dan bahkan hampir gak pernah jumpa, geng, ya. Ada seorang manusia meninggal dikarenakan dihantui, ditakut-takutin dengan sosok seperti itu. Kalau sampai mungkin dibunuh, ya, saya taunya hanya di film, geng, ya kan. Pasti kalian paham lah, geng, di film-film itu kan banyak sekali, geng, ya, hantu-hantu, ya kan, geng, cerita-cerita, ya kan, sampai bisa membuat meninggal semua para pelakon-pelakonnya, geng. Tapi ini di dunia real, geng. Astagfirullahaladzim. Macam tidak betul atau takut, aku nggak tahu, geng. Tapi oke lah, kita coba akan lihat bersama-sama, geng, seperti apa video yang saya kutip dari Wani Channel, geng, ya. Tak sangka pengakhiran kisah housemate pocong macam ini. Ya Allah, ini serius aku jadi agak sedikit meremang nih, geng. Terus terang, ini sekarang saya record, ya, video ini pada hampir jam 1 malam waktu Indonesia, geng, ya. Coba kita akan cek bersama-sama kalau kalian tak percaya. Jam berapa sekarang? Sekarang pukul 0.52 dini hari pada hari Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025 di Jakarta. Nah, oke, geng, ya, hampir jam 1 dini hari, geng. Agak seram nih, geng, ya. Oke, tapi yang jelas cikgu tersebut sudah meninggal, geng. Sekiranya sudilah kawan-kawan untuk kirimkan Al-Fatihah bersama-sama, geng, dengan saya, ya. Semoga arwah husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iya kan. Oke, geng, ya, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng. Kita akan coba lihat sama-sama seperti apa kronologi kejadiannya, geng, ya. Guru yang kongsikan cerita serumah dengan housemate pocong telah dijemput ilahi. Pocong. Kebetulan pula Nisa sekarang ni Serius?
Oke, jangan lupa subscribe geng Wani Channel. Sebelum ini, seorang guru perempuan sempat berkongsikan pengalaman seram di aplikasi TikTok tentang bagaimana dia pernah tinggal serumah dengan seorang penyewa misteri yang rupa-rupanya bukan manusia tetapi makhluk halus dikenali sebagai pocong. Aduh. Difahamkan kejadian aneh itu berlaku di sebuah rumah sewa yang terletak di kawasan Jalan Kebun Shah Alam. Setelah mengetahui identiti sebenar rakan penyewanya, Cikgu Ainina sempat berkurung di dalam tandas meminta ibu bapanya menjemput dan segera membawanya pergi dari situ. Berdasarkan penjelasan pengamal perubatan, makhluk itu sudah lama berlegar-legar dan seolah-olah sedang mencari tuan baru. Meskipun sempat berubat, rupanya tahap kesihatan Cikgu Ainina semakin merosot saban hari. Apa yang lebih mengejutkan, baru-baru ini kenalan terdekat telah menyampaikan berita tentang pemergian wanita itu bukan sahaja berdepan kesukaran makan dan minum, malahan Cikgu Ainina sering dihantui oleh makhluk tersebut. Memandangkan Allah Yarhamah pernah berkongsi makanan kepada rakan penyewa itu, gangguan yang dialaminya amat berat dan seakan sukar untuk diputuskan. Penyewa lain turut berpindah keluar dari rumah berkenaan kerana pernah ternampak terlibat makhluk yang sama, manakala keberadaan penyewa pertama yang katanya masih berada di kampung juga kekal menjadi misteri sampai ke detik ini. Alamak. Dia terus menghilang dan tidak menjawab panggilan dari tuan rumah. Semua pendedahan ini telah disampaikan oleh pemilik akaun TikTok The Kainis. Dia memaparkan semua penjelasan mengenai dugaan barat yang dialami oleh Ainina di penghujung hayatnya. Cikgu Nina ya. Orang ada baca tak kisah mengenai ada seorang wanita ni, dia tersewa sebuah rumah di Jalan Kebun Shah Alam, di mana rumah tu telah disewa dengan pocong. Kebetulan pula Nisa sekarang ni pun duduk di Jalan Kebun Shah Alam. Okey, jadi Nisa agak tertarik sangatlah dengan cerita ni. Mengikut perkongsian Cik Nina ni kan, beliau telah menyewa sebuah rumah di Jalan Kebun Shah Alam setelah beliau mendapat satu tawaran kerja. Mungkin di sekitar Shah Alam tu lah. Okey, kalau ikutkan memang kawasan Jalan Kebun Shah Alam ni tempat dia strategik tau. Dia di tengah-tengah, macam nak pergi ke Shah Alam dekat, Puchong dekat, Kelang pun dekat. Sebab dia macam center. Tawaran strategis kerja ya tu disediakan lokasinya. sekali rumah sewa tau. Sebelum dia pindah ke Jalan Kebun Shah Alam tu, dia ada chat lah dengan owner rumah tu. Dia tanya dekat owner rumah tu ada berapa orang yang duduk sekali dengan dia nanti, keluarga apa. Owner rumah tu dia bagi tahu kat rumah tu nanti housemate dia ada seorang je, tapi housemate dia tu balik kampung. Kalau bagaimanapun owner rumah tu pesan dekat dia, jangan risaulah sebab nanti lagi 2 hari akan ada seorang lagi housemate baru yang akan masuk. Okey, jadi nanti kesimpulannya mereka bertiga lah akan duduk dekat rumah tu. Lepas dia dapat penjelasan daripada owner rumah tu, esok paginya dia pun telah datanglah untuk ambil kunci rumah serta bawa barang-barang dia sekali. Nina ni dia ambil kunci rumah dekat owner rumah. Lepas tu dia pun pergi dekat rumah tu. Masa dia sampai dekat rumah tu, dia buka pintu, dia tengok kawasan kat rumah tu, luar rumah, dalam rumah, semuanya okey, normal je, tak ada apa yang pelik pun. Dalam rumah tu ada 3 bilik. Bilik pertama tu bilik housemate yang balik kampung tu, dan bilik tu berkunci. Okey, dan bilik kedua bilik Nina. Jadi masa tu Nina pun dia bawa lah barang-barang dia pun semua masuk dekat dalam bilik yang kedua tu. Dia susun-susun baju dia pun semua dan dia pun terlelap dekat dalam bilik tu. Dia Sebentar, berarti bilik housemate dan Cikgu Nina itu bersebelahan geng ya. Bersebelahan, alamak. Aduh, okey. terlelap sampai petang tau. Masa dia tersedar tu, dia dengar ada bunyi macam orang dekat dapur tengah buat kerja. Jadi dia pun bangun dan pergi dekat dapur. Masa dia pergi dekat dapur tu, dia tengok memang betul ada seseorang tengah basuh tangan dekat dapur. Time tu Nina ni pun dia bagi salam. Assalamualaikum. Awak ni housemate saya yang balik kampung tu ke? Sambil Nina ni dia hulur tangan nak salam. Waalaikumsalam. Ya. Jawab dia secara tegas. Nina mengatakan yang bau dia sangat wangi. Bau-bau macam bunga macam tu tau. Nina dengan wanita tu dia borak macam biasa, borak-borak kosong. Tapi kebanyakannya Memang apa yang Nina soal, wanita tu akan jawab lain. Antaranya macam, nama awak siapa? Duduk mana? Umur berapa? Kerja ke student? Tapi dia jawab, dah lama duduk sini, saya tak ada siapa-siapa dekat sini. Nina tanya dia umur berapa? Nak panggil kakak ke adik? Tapi dia diam je. Dan masa tu Nina pelawa dia makan, sebab ada bungkusan makanan yang ibu Nina ni bekalkan. Nina tanyalah dekat dia, nak makan tak? Dia kata nak. Okey, jadi masa tu diorang pun makanlah sama-sama. Tapi yang peliknya, masa diorang tengah makan tu, Nina perasan yang perempuan tu makan dengan gelojoh tau. Dia macam lapar sangat, macam dah lama tak makan. Tapi tu dalam hati Nina ni kata macam mungkin perangai dia dah macam tu kot, jenis yang macam nak makan laju-laju, nak makan cepat. Dia makan habis tau.
gitu geng. Seperti orang yang nggak pernah makan sebelumnya lah geng. Waduh. licin. Okey, lepas tu Licin. lepas habis dia makan, dia pun bangun macam biasa, pergi dekat sinki basuh tangan tu semua, nampak perwatakan dia biasalah, normal je masa tu. Malam tu pun Nina ada berborak dengan dia tau. Nina bagi tahu dekat dia yang besok saya dah nak mula kerja dah. Jadi nanti saya akan masak nasi awal. Jadi esok kita boleh makan sama-sama lah. Nina ni akan tapau lauk dekat kedai. Jadi malam tu Nina sambung lagi kemas-kemas barang dia dekat dalam bilik. Dan masa tu tiba-tiba dia rasa macam panas, rasa haus, dahaga. Dia pun keluar kejap pergi ke dapur. Masa dia nak ke dapur tu, Nina nampak perempuan tu tengah duduk dekat meja makan. Dia duduk termenung je dekat meja tu seorang-seorang. Ada pun nampak dia pegang handphone macam biasa kita kan. Kita akan lepak tu, dah duduk seorang-seorang pun kita akan pegang phone, tapi dia tak. Okey, dan rumah tu sebab kan baru pindah kan, tak ada TV. Jadi lagi betapa pelik lah, macam kenapa dia duduk kat meja tu termenung seorang-seorang kan. Itulah karena idealnya geng, ini kita lah ya. Kalau kita seorang-seorang nih geng ya, nggak ada kerjaan, tidak ada yang ngajak sembang-sembang kita, apa yang kita lakukan? Nonton TV atau lihat handphone. Ini dia termenung aja geng, nggak ada handphone, terlebih lagi di tempat itu nggak ada TV pula. Iya kan geng, jarang-jarang kan orang yang seperti itu geng ya. Biasanya kan orang selalu menyibukkan diri, mungkin handphone ya kan, lihat handphone, main game atau nonton TV. Ini wah parah nih. Esok paginya sebelum Nina nak pergi kerja, okey, dia pun masak nasi siap-siap. Dan masa tu dia tengok housemate dia tu yang pelik malam tadi tu kan, tak ada. So dia bersangka baiklah, mungkin dia dah keluar pergi kerja ke apa kot. Jadi petang tu masa dia balik je kerja, sebelum sampai rumah, Nina ni sempat singgah dekat kedai dia tapau makanan dekat restoran area rumah dia tu jugalah. Nina sampai rumah dalam pukul 7 malam. Nina sampai je, dia bagi salam, dia buka pintu, dia tengok housemate dia tu tengah duduk termenung dekat meja makan. Macam malam tadi. Begitu. Nina ni pun tanyalah dekat dia, lama dah ke balik? Dia cakap lama dah. Nina ni pun capai tuala dan pergi bilik air untuk mandi apa semualah. Lepas Nina ni siap mandi apa semua, lebih kurang dalam lepas maghrib macam tu, Nina ni pun pergi ke dapur untuk makan sama-sama dengan housemate dia tu. Tapi bila Nina ni dia buka je periuk nasi, dia terkejut sebab nasi dalam periuk tu dah basi. Masa tu Nina ni macam agak bengang jugalah, macam ya Allah, tak panaskan nasi ke? Sebab Nina dah pesan malam tadi kan yang dia akan masak nasi awal kan. Jadi dia harapkan yang housemate dia tu akan tolong panaskan nasi tu, tapi tidak. So akhirannya nasi tu basi macam tu je. Tambahan pula dekat kedai tadi Nina beli lauk je, tak ada pun beli nasi ekstra ke apa. Jadi nak tak nak, sebabkan dah penat, dah lapar kan, jadi Nina ni pun dia makan je lah lauk-lauk yang dia beli tu tadi. Malas nak bertekak dengan housemate dia tu kan, jadi dia sabar je lah malam tu. Malam tu juga Nina ni dia banyak mendiamkan diri lah. Dia macam tak berborak pun dengan housemate dia tu. Bukan malas sebab kan akhirnya isu kan nasi basi tu je, tapi disebabkan bila Nina ni berborak dengan housemate dia tu, korang bayangkan housemate dia tu, dia pandang Nina dengan renungan mata yang tajam dan dia senyum, macam senyum sikit je, macam senyum sinis. Faham tak? seperti itu mungkin geng. Alamak, seram pula nih record malam hari. Dengarkan video real seperti ini bertambah seram geng suasananya geng. Astagfirullah. Ibarat macam korang baru-baru nak bercinta, laki tu dia pandang korang dengan pandangan tajam dan senyum sikit je macam tu. Faham tak? So itu yang buatkan si Nina ni tak selesa nak berborak dengan housemate dia tu. Tak kisahlah korang cerita benda sedih ke, cerita kelakar ke, dia punya reaction tu akan sama je. Nak dijadikan cerita, malam tu housemate dia tu ketuk pintu nak tidur sama-sama dengan dia. Belum sempat Nina ni cakap apa, si housemate dia tu terus masuk bilik dia dan terus baring dekat atas tilam Nina ni. Sepanjang malam tu, korang bayangkan Nina ni dia bau wangi je, bau macam bunga melu macam tu tau. Dan masa tu Nina ni terfikirlah, dekat dalam toilet tak ada pun sabun ke, shampoo ke, ubat gigi ke selain Nina ni punya. So pelik lah, macam kenapa dia ni bau macam bau wangi sangat. Gak punya sabun, tidak punya parfum, tapi baunya wangi. Dah begitu minta tidur bersama-sama pula, masuk ke dalam bilik. Aduh, alamak. Waduh, ini kalau kalian sendiri macam mana geng? Ya, pasti kalau saya sih nggak bisa tidur geng.
Aduh. Dia pun benda-benda sabun ke apa dalam toilet tu selain dia punya. Keesokan harinya sama juga, nasi yang Nina masak basi. Dan tu Nina ni pun Basi dia pergilah lagi? beli nasi goreng dan dia makan sama-sama lah dengan housemate dia tu. Macam biasa dia makan borak-borak dengan housemate dia tu. Time tu terdetik dalam hati Nina, dia kata yang housemate dia ni cantik tau, manis ayu je muka dia. Tapi kenapa dia macam tu? Nampak macam dia macam tengah broken macam tu. Sebab dia suka duduk termenung apa semua kan. Masa tu Nina beranggapan yang mungkin housemate dia tu ada masalah family. Tapi walaupun housemate tu ada masalah family ke apa kan, Nina ni pelik lah. Kenapa housemate dia ni macam malas sangat? Nak tolong panaskan nasi pun tak boleh kan. Dan malam tu sama juga, dia teman Nina tidur. Pada keesokan harinya, ada housemate seorang ni baru masuk. Okey, yang macam diberitahu oleh owner rumah sebelum ni lah, akan ada seorang lagi housemate baru masuk. Masa Nina ni balik dari kerja, barulah dia dapat jumpa dengan housemate yang baru masuk tu. Jadi housemate yang baru ada tu dua dia ya? Nina, sis dah lama ke sis duduk dekat sini sorang-sorang? Berani betul Dan Nina masa tu dia selamba je cakap, mana ada saya duduk sorang-sorang? Tak nampak ke ada seorang lagi tu? Masa tu housemate yang baru tu ingatkan yang Nina ni saja nak main-main, nak takut-takutkan dia je lah. Kebiasaannya malam tu kalau lepas makan ke apa kan, Nina ni dengan housemate dia yang misteri tu kan, mereka akan jalan-jalan ambil angin malam lah dekat kawasan rumah mereka tu. Bila dah puas jalan, barulah dia orang akan balik rumah. Masa masuk hari ketiga tu, housemate yang baru pindah tu, dia tegur lagi Nina, "Kak, tak takut ke duduk sorang-sorang? Akak cakap dengan siapa sebenarnya? Kenapa akak beli makanan sampai 3 bungkus? Kan kita berdua je tinggal dalam rumah ni." Tanya dia. Nina cakap dekat dia, "Lah, awak tak nampak ke lagi seorang ni?" Masa tu Nina ni terlampau husnuzon sangat lah. Dan malam ketiga tu pun Nina ni tidur dengan housemate misteri dia tu. Masuk hari Enggak. Ini yang agak kurang masuk akal nih, geng. Cikgu Nina itu kan dia ada housemate lagi baru, geng. Ya kan? Ini kalau saya misal jadi Cikgu Nina ya, ada orang nih tegur saya, "Lu nggak takut tuh sorang-sorang di rumah? Lu ngapain beli nasi goreng sampai 3 bungkus? Kita kan hanya ada 2 orang." Harusnya kalau saya sih berpikir, apa yang terjadi? Ada yang salah nih dengan diri saya. Dia nggak boleh nampak, saya boleh nampak. Nah ini kan harusnya menjadikan suatu hal yang menjadikan pertanyaan besar dalam kepala kan, geng. Tapi nyatanya Cikgu Nina ini terlalu husnuzon, geng. Ya. Aduh, oke. Nina ni tidur dengan housemate misteri dia tu. Masuk hari keempat, masa Nina ni nak buang sampah, time tu Nina ni terjumpa dengan makcik yang duduk dekat kawasan rumah dia tu. Makcik tu bagi tahu ada seorang budak lelaki ni perasan yang Nina ni sering kali bercakap seorang diri masa berjalan dekat kawasan rumah tu. Nina ni menggeletarlah kaki dia sebab dia tak sangka pula sampai orang luar pun cakap dia ni bercakap seorang-seorang. Time tu ni Nina ni memang tak sedap hati sangat lah sebab housemate misteri dia tu ada dekat atas. Masa tu Nina ni masuk rumah macam biasa, dia cuci kaki apa semua dekat dalam bilik air. Time tu Nina ni dia tergerak hati nak chat owner rumah dia. Dia tanya dekat owner rumah dia, "Encik, tadi saya buang sampah. Lepas tu ada seorang makcik ni, dia cakap dekat saya yang ada orang nampak saya cakap sorang-sorang." Lepas tu owner rumah ni balas, "Apa yang jadi? Awak cakap dengan siapa? Awak memang sorang-sorang kan?" Housemate yang baru tu, yang baru masuk rumah tu, dia dah pindah keluar macam tu je tau. Mungkin sebabkan dia takut lah tengok Nina ni selalu cakap sorang-sorang apa semua kan. Jadi dia dah caw lah daripada rumah tu awal. Lepas tu Nina ni bagi tahu dekat owner rumah yang housemate yang balik kampung tu dah balik dekat rumah tu 3 hari dah. Mana ada saya sorang-sorang. Time tu si Nina ni dia tunggulah owner rumah tu balas chat dia dalam keadaan yang berdebar lah, nak tunggu apa jawapan owner rumah dia tu kan. Dan time tu lah dia terasa nak pergi ke toilet nak buang air kecil. Jadi masa tu dia pun pergi kejap toilet, telefon dia tu tertinggal dekat dalam bilik. Masa dia nak masuk ke tandas tu, boleh pula housemate dia yang misteri ni ada dekat depan pintu toilet tu tau. Sebab masa tu si Nina dah tak tahan dah, dia pun tertolak lah sikit kawan dia tu sambil dia cakap, "Tepi sikit, dah tak tahan dah ni." Time tu lengan Nina ni terselisih dengan lengan housemate misteri dia tu. Dan masa tu Nina bagi tahu yang lengan housemate dia tu sangat-sangat sejuk macam ais. Masa tu Nina ni terkedu sangat tau, dia macam terkejut. Sebabkan itulah Nina ni terkaku kejap dalam toilet sampai pagi-pagi buta tu sebab dia takut nak keluar. Bila dia rasa macam kaki dia tu dah kuat nak melangkah keluar, barulah dia cepat-cepat keluar dari bilik air tu, berlari pergi bilik dia dan dia ambil handphone dia. Dia tengok dekat telefon dia banyak sangat owner rumah miss call, hantar teks. Dia bacalah teks yang dihantar oleh owner rumah tu. Owner rumah tu bagi tahu
housemate yang balik kampung tu masih ada dekat kampung dia lagi. Jadi masa tu si Nina ni dah panik sangat-sangat sebab dia seorang je lah kiranya tinggal dekat rumah tu kan. Dia pun terus call mak ayah dia, suruh ambil time tu juga. Kebetulan masa tu mak ayah dia still ada lagi dekat section 30. Jadi sementara dia tunggu mak ayah tu sampai, bacalah apa doa yang dia tahu. Nak baca surah ayat Quran, benda ni semua tak boleh pula sebab masa tu dia tengah uzur. Dia tengok dekat luar bilik dia, housemate misteri dia tu tak ada tau. Dan masa dia call je bagi tu dah sampai, dia terus berlari masuk dalam kereta. Dia ceritalah daripada A sampai Z dekat ayah dia. Dan masa tu juga ayah dia terus bawa dia pergi jumpa perawat, di mana perawat tu adalah kenalan ayah dia. Masa jumpa perawat tu, Nina ni ceritalah semua yang berlaku dekat dia tu kan. Sampai cepat wangi tu, perawat tu tanya lagi, wangi tu bau dia macam mana? Nina ni bagi tahulah, wangi dia tu bau dia macam bau-bau bunga melur, bunga cempaka macam tu. Tapi satu ni lagi, bau tu Nina tak tahu nak jelaskan macam mana bau dia. Perawat ni ada hulurkan something dekat Nina ni tau. Dia suruh Nina ni bau ni ke? Dan Nina kata ya, bau tu inilah bau kapur barus. Perawat tu bagi tahu, dan dia ataupun housemate misteri dia tu sebenarnya suruh Nina ni buka ikatan dekat kepala dia. Benda ni dah tak ada tuan dia dah tak ada, dan benda ni kena seksa turun temurun. Tujuan orang sebelum ni benda dia adalah untuk amalan syirik dan ilmu-ilmu hitam lah. Lepas dia jumpa perawat tu, Nina ni balik ke rumah mak ayah dia. Sampai dia dekat rumah tu, dia mandi apa semula kan. Dan masa dia baring tidur tu, atas katil dia tu ada satu bantal panjang tu, bantal peluk. Biasanya kalau Nina peluk bantal tu macam tak adalah panjang sangat kan. Dia malam tu yang peliknya, Nina rasa bantal tu dia macam panjang lain macam dan terlalu besar untuk dia peluk. Bau dia sangat-sangat busuk. Barat macam bau bangkai cicak mati. Bau tu betul-betul dekat depan muka dia. Masa tu Nina ni automatik jadi kaku tau. Dia tak dapat nak bergerak apa semua. Memang dia rasa yang benda tu betul-betul ada dekat depan muka dia. Nak lari pun tak boleh dah sebab dia keras kejung masa tu. Senang cerita dah tak ada dah bau wangi, bau bunga-bunga ke apa, tak ada. Dia datang ni dengan bau yang busuk lah, kira bau original je kan. Mungkin sebab dia tahu yang Nina ni dah tahu kan yang sebenar kan. Jadi sebab itulah dia muncul dalam keadaan rupa yang dan bau dia yang seram, asal. yang buruk Rupanya selama ni dekat rumah sewa dia tu, berapa hari yang Nina tidur dengan housemate misteri dia tu, rupanya dia tidur dengan benda tu. Dan akhir sekali dalam tulisan Nina ni bagi tahu yang tak tercapai dia akal waras sekarang, dan saya dalam proses pemulihan. Sesakit sangat-sangat sekarang. Kalau yang percaya dia ada, wujudnya dia lebih lama dari manusia, percayalah. Jangan sampai perasaan tu lebih besar dari percayanya kita dengan pertolongan dan kebesaran kuasa Allah SWT. Minta semua doakan saya cepat sembuh, sihat seperti sedia kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai sakit ya Cikgu Nina itu. Nah ini pause untuk baca. Oke siap, sudah saya pause. Assalamualaikum, hai awak, saya Nisa Hainis. Kebetulan saya pun duduk jalan kebun ini. Nak minta izin untuk bacakan semula kisah awak dekat TikTok dan FB page saya, boleh? Nanti saya akan tag atau kredit sisi awak dekat caption. Oke, Selasa tarikh 20 bulan 5 geng. Nisa DM Cikgu Nina. Oke, ini hampir sama namanya. Ini agak buat aku bingung. Nisa Nina ya. Untuk minta izin nak bacakan semula kisah housemate pocong tuh. Waalaikumsalam. Boleh di, maaf akak tak pandai sangat main TikTok, lambat respon, maaf sangat-sangat. Oh, berarti ini real. Aku agak bingung juga nih geng. Macam ya, macam tak. Baik, terima kasih banyak-banyak kak. Nanti dapur saya tag akak ya. Saya doakan semoga akak diberi kesembuhan dan sepenuhnya dan dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Berarti Kak Nina ini ya, Cikgu Nina ini dah apa ya, tengah sakit nih geng ya. Sama-sama di insya Allah di amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang baik-baik juga untuk awak ya insya Allah. Kamis tarikh 22 bulan 5. Alamak, beberapa hari yang lalu berarti geng. Ada suara cicak pula. Cikgu Nina baru replay. Masa nih Nisa tak tahu lagi Cikgu Nina nih cikgu sebab arwah menggelarkan diri kakak. Cikgu Nina balas humble sangat. Itu Jumat tarikh 23 minggu lalu geng. Bangun pagi baru nak baca komen, tiba-tiba terbaca komen nih. Masa ini terkejut campur percaya tak percaya. Cik, Nina dah tak ada, dah meninggal. Info sahih dari ibu dia, minta semua sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah, semoga dipermudahkan segala urusannya. Astagfirullahaladzim, ini serius geng. Ini akun TikToknya Nisa Hainis ya. Buka TikTok owner yang komen nih, rupanya dia dapus video tentang kematian Cikgu Nina. Assalamualaikum, minta semua sedekahkan Fatihah untuk owner cerita housemate baru-baru ini. Kak Nina telah kembali pada pencipta di dia hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga rohnya ditempatkan. Serius geng,
Dan bahkan yang baik, semoga yang baik-baik juga dari aku semua. Terima kasih untuk cerita. Isnin, tarikh 26, beberapa hari yang lalu nih. Tanpa berlengah, Nisa terus DM owner TikTok minta penjelasan dan berharap perkara itu tak benar. Assalamualaikum awak, betul ke Kak Nina udah meninggal? Saya baru chat dia beberapa hari lepas. Apa hubungan awak dengan Kak Nina ya? Assalamualaikum Kak Nina. Isnin ya. Dan Nisa DM sekali lagi Cikgu Nina mengharapkan yang Cikgu Nina akan replay ya. Maaf ya ganggu, saya ada terima komen macam ini dekat video kisah Kak Nina yang saya bacakan tuh. Kalau komen itu tak sahih, tolong balas DM saya ya Kak. Waalaikumsalam. Dah, awak jenazah dah selamat dikebumikan pagi semalam. Saya ex housemate dia dan kami ada jumpa beberapa hari lepas viral kiss tuh. Malam semalam saya dapat panggilan dari ibu dia dan Nina yang data ada. Ini his housemate yang mana nih? Oh, housemate yang manusia maybe geng ya. Tapi sayang Cikgu Nina tak replay. Owner TikTok yang komen tuh replay mengiyakan perkara tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf nak tanya, jadi Kak Nina sebenarnya Cikgu ya? Ya, dia Cikgu. Awak ex housemate yang kena gangguan itu ya? Betul. Saya ada up VT pasal gangguan ini tapi saya take down sebab saranan dari perawat itu sebab benda tak bertuan. Jadi agak risau keadaan saya, sempat berubat, alhamdulillah makin pulih dari gangguan lebih dari trauma sebenarnya. Dia sakit awak, tak tidur, tak makan, berhari-hari minum je, benda muncul sangat-sangat kerap. Malam semalam ibu dia call bagi tahu saya yang Nina data ada. Tahun ini pertengahan bulan 4. Dan Nisa baru tahu rupanya kisah housemate pocong yang itu berlaku pada bulan 4 yang lepas. Bermakna sebulan arwah Cikgu Nina sakit disebabkan gangguan ini. Allahu arwah ke bumi dekat mana? Tak tahu mana silapnya arwah ini pernah cakap dengan saya pergi berubat tapi makin parah geng. Ya Allah. Ini serius geng. Baru lagi rupanya. Maksudnya ketiga housemate yang Kak Nina ceritakan dalam kisah itu karena gangguan sekali sebab duduk rumah tuh ya. Saya housemate yang baru masuk 1 hari yang hari itu. Housemate yang balik kampung tuh kami tak tahu keberadaan dia. Hidup atau dah tak ada sakit ataupun sihat hilang macam tuh. Owner rumah pun tak dapat kontak dia. Punya sebenar ganggu ini dari rumah itu ya awak. Saya pun duduk jalan kebun sekarang tapi saya takkan kongsikan lokasi sebenar rumah tuh. Terima kasih segala doa-doa yang baik untuk arwah Kak Nina. Saya tak dapat nak balas satu-satu kat komen tuh. Semoga dipermudahkan segala urusan awak yang baik-baik saja berbalik pada awak ya. Kalau boleh saya tahu awak pindah keluar dari rumah itu sebab apa ya? Nah ini kan housemate yang tadi yang diceritakan geng ya. Lu kenapa beli nasi goreng sampai 3 bungkus? Kita kan hanya ada 2 ya kan. Saya hanya tahu cerita dari arwah Kak Nina tapi tak tahu cerita dari housemate. Dari cerita arwah Kak Nina dan ibu dia, gangguan tuh punca dari orang lama-lama situ yang bangkitkan benda syirik tujuan tak baik. Tapi tuan dia mati jadi bukan kat rumah itu saja, ikut mana dia nak pergi cari tuan. Mungkin arwah ini lemah semangat dan dalam keadaan datang bulan, terkena kat arwah, siap berbagi makan, tidur, apa semua jadi masalah besar sangat bagi dia. Saya pindah sebab saya nampak pocong dekat hujung bucu bilik saya tidur dengan muka hitam busuk. Astagfirullahaladzim. Geng ini serius geng. Mak. Aduh. Itu suara apa lagi saya tengah record nih? Cicak mungkin. Masa mula-mula saya masuk gitu, saya nampak arwah ini cakap sorang-sorang berjalan ke bawah sorang-sorang sambil bercakap 2 kali. Saya ternampak pocong nih. First ke dapur masa nak buka peti ais malam-malam cari air rumah sewa. Kita orang nih tak ada kowe jadi beli air botol-botol masuk dalam peti ais. Nampak benda lalu ke dapur masa saya berbalik badan nak masuk bilik balik. Tak jelas, yang jelas baring-baring tengok HP mengiring nampak poci nih di dekat hujung bilik saya. Memang betul arwah Kak Nina cakap besar dan tinggi. Alamak. Waduh. Maksudnya arwah baru dapat pindah sekolah dekat jalan kebun bulan 4 tuh ya. Dan rumah itu disediakan oleh pihak sekolah. Dekat kampung dia awak rumah mak ayah dia. Memang arwah ini sejak kena gangguan dia duduk dengan mak ayah dia, berubat pun kat sana.
memang sisa hidup dia dengan mak ayah dia. Rumah itu tak disediakan pun arwah ini cari sendiri, banyak dah rumah dia cari area-area jalan kebun tuh, tapi itulah oke, kena sensor nih geng. Tapi kenalan dia cerita tempat tuh agak keras, jadi arwah ini cari tempat lain. Oh, ingatkan rumah tuh disediakan apa ini? ACC titik apa maksudnya geng? Arwah family arwah dah tutup ya awak. Oh, akun TikTok maksudnya, akun TikTok arwah family arwah dah tutup ya awak. Tutup dah semua awak, sebab kalau awak nak tahu ada satu komen hari itu kaviti orang lain, ada orang doakan arwah ini meninggal dan benda itu teman dalam kubur. Jadinya diorang kata nak elak lagi netizen ini yang bukan diorang padam akun arwah. Oh, berarti sekarang udah dipadam geng akunnya geng. Oke. Saya kongsikan dekat korang kan. Terpulang sebenarnya korang nak percaya ataupun tak. Tapi tolonglah kalau korang tak percaya, jangan tinggalkan komen yang menyakitkan macam ni, yang boleh efek dekat owner cerita tu sendiri. Tak nak pula kalau cerita tu memang 100% betul daripada pengalaman owner tu sendiri. Korang tak rasa berdosa ke, tak rasa bersalah ke bila korang dah komen macam tu, mendoakan owner cerita tu yang bukan-bukan? Korang tak rasa bersalah ke bila korang dah tinggalkan komen tu? Apa yang lebih sadisnya, korang tak sempat nak minta maaf dekat owner cerita tu sendiri. Untuk korang yang tak percaya, korang diam. Tak percaya, korang tak payah nak gatal-gatal tangan nak komen-komen yang bukan-bukan. Kita dengar pengalaman orang tu, kita ambil, jadikan pengajaran, jadikan iktibar. Bukannya kita ambil dan kita judge orang tu. Bila kawan korang ceritakan masalah dekat korang, of course korang akan bagi nasihat, ataupun ambil kisah kawan korang tu, jadikan pula sebagai pengajaran untuk korang, jadikan iktibar. Bukannya korang condemn cerita dia tu, bukannya korang condemn masalah dia tu. Apapun Nisa harap orang yang komen benda yang mendoakan benda buruk tu bukan daripada followers Nisa lah. Fikir dulu sebelum korang komen tu. Apa yang Nisa boleh katakan sepanjang pengenalan yang terlalu singkat ni, arwah Kak Nina ni sangat-sangat humble korang. Sangat-sangat. Sebab dia boleh je gelarkan diri dia cikgu, tapi dia pilih untuk gelarkan diri dia akak. Sebelum tu Nisa nak inform kat korang yang kes ni bukan lama tau. Bukannya dah lama berlaku tau. Nisa baru dapat tahu rupanya kejadian yang berlaku dekat arwah Kak Nina ni berlaku dalam bulan 4 tahun ni. Ya Allah. Okey, jadi sepanjang daripada bulan 4 ya? sampailah arwah ni meninggal, arwah ni telah menanggung kesakitan disebabkan oleh gangguan tersebut. Kesan dia sangat-sangat besar buat arwah. Jadi sama-samalah kita doakan. Dan bukan sahaja dekat arwah, tapi ex-housemate arwah sekali. Okey, kalau ikutkan dalam cerita tu kan arwah ada 2 orang housemate. Housemate yang balik kampung langsung tak dapat dikesan. Owner rumah try contact pun semua memang tak dapat dikesan. Tak tahu apa yang berlaku dekat housemate yang balik kampung tu, tak dapat dijejak. Housemate yang baru pindah tu lah yang kongsikan dekat Nisa ni, yang mengenai arwah dah meninggal pun semua tu. Jadi Nisa nak berterima kasih jugalah dekat ex-housemate arwah. Beliau sekali kena gangguan tu beliau nampak benda tu, pocong tu muncul dekat dalam bilik beliau. 2 kali beliau nampak benda tu muncul. Dan beliau sering kali nampak arwah Cikgu Nina ni bercakap sorang-sorang dekat dalam rumah tu. Okey, jadi disebabkan itulah beliau pindah daripada rumah tu. Dan bila beliau pindah daripada rumah tu, rupanya beliau pun terkena tempias sekali. Beliau pun kena gangguan tu juga. Cuma nak jadikan cerita, arwah Cikgu Nina ni beliau kena gangguan agak teruk disebabkan oleh beliau dah bagi benda tu makan kan, dah tidur sekali. Jadi disebabkan itulah gangguan tu lebih teruk lagi. Jadi apa pun korang, kita jadikan benda sebagai pengajaran. Kita sama-sama doakan semoga arwah ditempatkan di kalangan orang beriman. Dan kita doakan sekali kawan ataupun housemate arwah Cikgu Nina ni kembali pulih sepenuhnya dan dijauhkan daripada perkara macam ni semua. Amin, dan dipermudahkan segala urusan. So korang sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah. Tadi kita sudah sedekahkan Al-Fatihah bersama-sama geng ya, di awal-awal video geng. Agak shock juga lah geng ya, ternyata kejadian seperti ini tuh benar-benar berlaku geng. Serius lah. Ya Allah. Jadi kesimpulannya, housemate pertama yang ada kat kampung itu tengah buat rawatan mungkin untuk memutuskan dengan putuskan hubungan dengan pocong itu geng ya. Akhirnya pocong tuh cari tuan baru. Apakah seperti itu geng? Ya Allah. Waduh, jadi meremang nih geng. Ya. So kalau menurut kawan-kawan macam mana geng ya? Mungkin bolehlah komen ya di ruang komentar geng ya. Oke, ya Allah.
aku nggak tahu harus berkomentar apa nih geng, ya kan. Tapi mungkin itu semua ya terpulang dengan kawan-kawan semua lah geng ya, mau percaya atau tidak. Tapi yang jelas Cikgu tersebut geng ya sudah meninggal sekarang geng ya. Soalan saya geng yang cukup besar, kalau seperti ini tuh masuknya dalam case apa nih geng? Apakah bisa disiasat atau mungkin ada hal something yang lain? Cikgu tersebut sakit akhirnya meninggal atau macam mana? Aku bingung geng, aku nggak tahu lah. Ini nanti maksudnya siasatnya macam seperti apa? Siapa yang bertindak nanti, yang mungkin mencari keadilan? Masa polis apa boleh? Apakah dari ahli agama, ustadz atau macam mana geng? Ya kan takutnya kan nanti terjadi apa geng? Takutnya nanti akan bertambah mangsa lagi nih geng, takutnya geng ya, yang bernasib sama dengan Cikgu Nina. Alamak, aduh aku nggak tahu lah harus berkomentar apa geng. Tapi jelas itulah. So gimana geng menurut komentar kalian? Boleh komen di ruang komentar. Oke ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you geng, terima kasih kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan geng kirim videonya di DM Instagram. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di video malam Jumat selanjutnya di minggu depan geng ya. Dan akhirnya saya Wak Lonjong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Indonesia, I love Indonesia. Bye bye geng.